Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat. Sama ada nikmat yang kecil atau nikmat yang besar, zahir dan batin dan sebagainya, yang tidak terhitung jumlahnya kerana terlalu banyak. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat ini sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Dan dengan berkat kesyukuran itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Pada malam ini saya kuliah kuliah pada malam ini adalah kuliah yang tidak terikat dengan kitab lah. Kuliah yang bersifat terbuka yang berkait dengan puasa Ramadan. Jadi kuliah pada malam ini merupakan kuliah yang akhir sebelum Ramadan, dan insya-Allah kalau dipanjangkan umur lagi dan diberikan kesempatan lagi, boleh kita bertemu lagi lepas daripada Ramadan pula lah. Jadi perkara yang saya ingin mengajak muslimin muslimat semua untuk sama-sama kita perhatikan dan kita renungi ialah mengenai beberapa perkara berkaitan dengan amalan ibadat puasa yang akan kita laksanakan tidak lama lagi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu ibadah puasa sebagaimana telah difardukan kepada umat-umat yang terdahulu, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkasnya, ayat ini telah menjelaskan kita, telah memberitahu kepada kita beberapa perkara. Antaranya dinyatakan di sini iaitu seruan kepada orang yang beriman. Perintah ini ditujukan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam.
wahai orang yang beriman, telah ditetapkan, telah difardukan ke atas kamu amal ibadah puasa ini. Jadi perintah ini hanya tertuju kepada golongan yang mukmin, dengan arti kewajipan melaksanakan ibadah puasa ini adalah kewajipan yang hanya tertakluk atau terikat dengan orang-orang yang beriman saja, dan tidak terkena kepada, tidak diwajibkan ke atas orang-orang yang tidak beriman. Dalam perintah agama kita ni, urusan agama kita ni, ada kalanya sesuatu perkara itu dia melibatkan orang Islam dan juga melibatkan orang bukan Islam, dan ada perkaranya dia hanya melibatkan orang Islam saja. Jadi dalam urusan puasa ni, maka perintahnya itu tertuju kepada orang Islam saja. Itu satu perkara yang dapat kita fahami daripada ayat ini. Cuma di sebalik seruan ini ada suatu petunjuk, satu pedoman yang boleh kita ambil iktibar, iaitu seruan perintah melaksanakan ibadah puasa ini ditujukan kepada orang beriman, memberi faham kepada kita bahawa dalam menghayati, dalam melaksanakan dan menghayati ibadah puasa ni, faktor keimanan kita itu sangat penting. Ada kaitan dengan keadaan iman kita, iaitu dengan erti perintah ini akan disambut dengan mudah, dengan senang, dengan gembira sekiranya seseorang itu memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat. Dia akan rasa senang, rasa gembira, rasa suka untuk menghadapi ibadah puasa ni. Tapi sebaliknya, sekiranya iman yang dimiliki itu iman yang agak lemah, maka perintah melaksanakan ibadah puasa ini diterimanya dengan rasa berat, payah, cemas, bimbang, tak berapa nak suka, tapi buat jugalah kerana itu perintah dalam agama. Tapi hati, penerimaan hati itu rasa macam satu beban, satu masalah, satu beban, satu kepayahan, satu kesukaran. Dia mari tu. Jadi kenapa terjadi penerimaan yang berbeza-beza ni? Maka faktornya adalah faktor iman. Jadi ini adalah pedoman untuk kita. Berarti kita bila menghadapi amal ibadah puasa ni, puasa Ramadan ini, sekiranya kita merasai itu sesuatu yang akan datang, satu beban, satu benda yang memayahkan, kesukaran dan sebagainya, yang ini penerimaan hati kita ni rasa cemas sikit, seberat. Alamatnya bahawa iman kita itu perlu kepada pembaikian, perlu kepada pengukuhan. Tapi sekiranya kita dikurniakan Allah bila menjelangnya Ramadan, akan datangnya bulan untuk dilaksanakan amal ibadah puasa ni, dijadikan hati kita ni rasa senang hati, gembira hati, suka hati, penuh dengan keinginan, penuh dengan kemahuan. Mudah-mudahan itu adalah alamat bahawa iman kita itu teguh dan insya-Allah akan diteguhkan lagi. Jadi itulah pedoman, antara pedoman yang dapat kita ambil daripada ayat ini. Yang kedua, dinyatakan di sini kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan, diperintahkan dengan perintah yang bersifat wajib. Dengan arti dia adalah merupakan suatu perintah yang wajib dilaksanakan. Dengan arti ibadah puasa ini ibadah yang merupakan suatu kewajipan kepada umat Islam. Dia tidak boleh untuk ditinggalkan kecuali kerana darurah, kerana tidak memenuhi persyaratan dan sebagainya. Jadi saya nak sebut di sini ni supaya kita berhati-hati sikit dalam penggunaan bahasa, supaya tidak terbabah. Apa-apa hal pun ibadah puasa ni satu kewajipan, satu kemestian, fardu. Hanya diberi kelonggaran, rukhsah kepada golongan-golongan tertentu kerana ada rukhsah syariah.
Tapi kewajipan tetap kewajipan. Dia tak akan jadi tak wajib puasa dah. Dengan arti dibimbangi, kalau kita guna perkataan tak wajib puasa tu seolahnya puasa tu kita bimbang, takut terbabah, terlajak kita kata puasa sudah tidak wajib. Jadi jaga-jaga sikit perkataan tu. Adapun orang yang tidak puasa tu yang diberi kelonggaran itu rukhsah, kelonggaran yang diberi oleh syarak. Jangan kata boleh tak puasa. Kita bimbang perkataan tu boleh bawa kepada kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, sehingga kata boleh tak puasa. Ini bahasalah, cuma kita bimbang takut terbabah. Jadi kefahaman yang baik dalam perkara ni yang perlu, puasa ni, puasa Ramadan ni satu kewajipan, satu fardu. Cuma diberi rukhsah, kelonggaran kepada golongan tertentu untuk tidak berpuasa. Tapi bukan berarti boleh tak puasa. Diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa kerana ada sebab tu, kerana dia musafir, kerana dia sakit. Tapi kewajipan kekal dengan kewajipan. Kalau musafir, dia qada balik lah. Kalau dia sakit, dia sihat, dia qada balik. Kalau tak boleh sihat dah, dia bayar fidyah. Tapi kita kena sebut bahawa puasa ni satu kewajipan. Cuma diberi kelonggaran kepada golongan tertentu. Sama juga sebagai contoh makanan-makanan yang diharamkan, seperti daging babi sebagai contoh. Dia tetap diharamkan. Jangan kata boleh, jangan kata boleh. Dia tetap haram. Adapun pada keadaan tertentu tu, itu kerana darurah, diberi kelonggaran kerana darurah. Seperti orang yang tak ada makanan lain, itu saja ada makanan, dan kalau tidak makan mungkin dia mudarat dan dia boleh mati, maka diberi kelonggaran untuk dia makan. Tapi bukan berarti halal untuk dia. Kita kena faham, jangan salah bahasa. Halal makan. Jadi kita bimbang perkataan itu bila lama kelamaan dia boleh membawa sampai ke tahap kita menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Jadi kita kena cermat sikit bahawa apa-apa hal pun makan benda tadi itu diharamkan. Cuma dalam keadaan tertentu tu kerana darurah, dia beri kelonggaran, maka bolehlah diberi kelonggaran. Bukan berarti benda tu bertukar menjadi halal. Itu dua benda yang kita kena cermat sikit. Sama jugalah kadang-kadang kita dengar ada orang cakap, mungkin dia mengaji kitab lah, dia mengaji kitab, dia mengaji hadis, dia kata boleh berdusta. Ni kena jaga-jaga kawan. Ni kena jaga-jaga. Sekalipun dijelaskan dalam kitab beberapa situasi yang membolehkan seseorang untuk melakukan itu, tapi kita jangan pakai satu istilah boleh menawak, jangan pakai. Dibimbangi, takut terbabah tadilah. Akhir-akhir kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Perkataan yang lebih tercermat kita kena pakai sini, bahawa berdusta ini apa-apa hal pun memang diharamkan, memang tak boleh. Itulah yang disebut oleh Al-Ghazali di dalam kitab, termasuk Al-Ba'in fi Usuluddin. Berdusta apa pun memang tak boleh, kecuali kerana darurah. Lepas tu kan darurah, bukan berarti dia boleh buat. Dia memang tak boleh. Dusta ni apa-apa hal pun memang dosa, dosa besar. Cuma ada kelonggaran tu kerana darurah, kata Ghazali. Sama macam daging babi tadi lah. Bukan bertukar dia jadi haram, jadi halal. Tak, dia tetap haram. Tapi kerana darurah tadi tu diperbolehkan. Tapi dia hukum asalnya tetap haram. Sama juga. Kita kena perkataan ni jangan sampai tahap boleh menawak. Ataupun kita guna istilah menawak sunat pula. Macam-macam kau boleh elok kataan. Dusta apa-apa hal pun memang dia adalah diharamkan, dosa besar. Cuma darurah, yang Ghazali disebut tu darurah ni kerana keperluan yang mana itu pun dijelaskan oleh Ghazali. Darurah ni bukan kerana untuk mendapat manfaat, tapi darurah untuk menolak mudarat yang lebih besar. Adapun untuk mendapat manfaat tak boleh. Kita terpaksa lebong ke orang supaya nak untung besar, tak boleh. Tak boleh pakai buat tu. Yang boleh pakai ni, kata Al-Ghazali, iaitu kita terpaksa melakukan perkara itu tu untuk menolak mudarat yang lebih besar lagi. Contoh macam mana?
Ada orang sedang mencari, dia nak cederakan seseorang, mungkin kerana dia balah dia nak cederakan seseorang, dan ditanya kita tahu dia ada situ, tapi kita tak khabar, kita kata kita tak tahu. Jadi kita tak tahu tu, kita khabar tak betul tu, macam melawak lah. Tapi kenapa kita terpaksa buat tu? Kerana nak jaga, kalau kita kabur mungkin boleh bawa mati dia, itu mudarat lebih besar. Itu kadang-kadang seperti itu yang dibenarkan. Jadi perkaranya adalah bukan berdusta tu boleh, tetapi diberi kelonggaran dalam keadaan tertentu kerana menghadapi mudarat yang lebih besar. Tapi berdusta tu tetap tak boleh. Jangan kata dusta ni boleh. Itu bahasa dak apa comel. Dibimbang nyakut pada kita, mengatakan bahawa yang haram tu dihalal. Soal macam kita bimbang takut-takut pergi, kita telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Memang di dalam hadis disebut, dalam kis-kis tertentu ada 3 kis yang disebut dalam hadis. Tapi dalam perkara ni kita kena faham tadilah, jangan sampai kita menghalalkan ni. Dia tetap haram. Cuma hal-hal tertentu tadi tu darurat. Kita nak nak mendamaikan dua orang. Ini disebut dalam hadis tu ada 2-3 ki. Antaranya nak mendamaikan dua orang yang berbalah. Jadi kita terpaksa beritahu tak betul tu, kerana kalau kita dah buat gitu, dia mudarat lebih besar, dia jadi balah dan mudaratnya lebih besar lagi. Jadi diberi kelonggaran dan kita tentu tu kerana darurat tadi tu, untuk menolak mudarat yang lebih besar. Baik, balik kepada kewajipan ibadah puasa. Baik, kemudian dinyatakan di dalam ayat itu, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, telah difardukan ke atas kamu ibadah puasa sebagaimana telah difardukan kepada umat-umat terdahulu. Artinya umat Islam ini bukan satu-satunya umat yang melaksanakan ibadah puasa. Amalan ini juga diamalkan oleh umat-umat terdahulu dengan nas Al-Quran, sebagaimana telah difardukan kepada umat-umat yang terdahulu juga. Berarti umat Nabi-Nabi terdahulu juga diperintahkan melakukan ibadah puasa ni, sebagaimana kita juga diperintahkan. Jadi ini suatu maklumat lah kepada kita bahawa amal ibadah puasa ni telah dilaksanakan sejak dari dulu lagi. Sejak umat Nabi-Nabi terdahulu pun juga diperintahkan oleh Allah melaksanakan ibadah puasa ni. Kemudian dinyatakan lagi di dalam ayat ini, la'allakum tattaqun, yakni tujuan besar, tujuan utama ibadah puasa ni ataupun falsafah dia tu, intipati dia tu untuk membina takwa Allah, supaya manusia menjadi orang yang lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ni kalau diamalkan menurut aturan yang betul, dia akan meningkatkan takwa manusia ni, yakni hubungan manusia dengan Allah Taala menjadi lebih kukuh, keyakinan lebih kukuh, jiwa menjadi lebih bersih, ibadahnya menjadi lebih murni. Itulah kalau puasa dilaksanakan, dia akan membaiki, menambahkan ketakwaan seseorang. Baik, kemudian perkara selanjutnya yang saya nak sebut sikit, puasa ini adalah merupakan amalan yang penting. Amalan yang penting dalam agama. Pertama sekali kerana dia merupakan salah satu di antara rukun Islam yang 5 itu, salah satu. Rukun ni macam tiang rumah. Tak cukup ada padang, ada orok dah. Rumah tu mungkin sengit, mungkin mudah terbalik dan sebagainya. Itu fungsi tiang. Jadi dia menjadikan binaan tu kukuh. Tak cukup jadi lain lalu. Maka demikianlah puasa ini, dia merupakan ibadah yang penting. Maksud penting itu kita kena belajar molek, amalkan sebaiknya, sebab dia merupakan salah satu tiang di antara tiang-tiang agama. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan. Islam dibina di atas 5 tiang. Bersyahadah, mendirikan solat, kemudian antaranya juga adalah melaksanakan ibadah puasa, berzakat dan juga menunaikan ibadah haji. Jadi berpuasa ni salah satu di antara rukun Islam kita yang 5 itu. Berarti dia adalah ibadah yang penting, yang kita kena ambil hal. Nak khabar penting ni kita kena ambil hal molek. Jangan buat lebih kurang. Kena belajar molek dan cuba memahami dengan baik dan cuba menghayati, melaksanakan sebaik-baiknya. Itu maksudnya.
kerana dia merupakan tunjang kepada agama ini. Yang kedua, kalau kita nak tengok dari segi kepentingan ibadah puasa ni, dari segi ganjaran yang dikurniakan Allah, antara kelebihan, antara aspek bahawa ibadah ni ibadah yang penting, ibadah yang mempunyai kedudukan yang mulia, yang tinggi kedudukannya itu, kita tengok dari segi bagaimana dia dinilai oleh Allah. Nabi bersabda, setiap amal manusia itu adalah untuknya, illa siyam, kata Nabi, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan manusia itu adalah untuknya. Maksudnya dia buat itu, dia sendirilah yang akan mendapat manfaatnya, dan dia disebabkan kepada manusia itu. Illa siyam, kecuali puasa. Dikecualikan satu. Lalu bagaimana dengan puasa ni? Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa ni untuk aku. Apa makna untuk aku? Apakah berarti puasa kita ini menambahkan sesuatu bagi Allah? Bukan. Kerana akidah kita tetap meyakini Allah Ta'ala itu maha suci, maha kaya, tidak berhajat kepada yang lain. Jadi kalau begitu, apa arti puasa ini untuk aku, kata Allah? Ulama menjelaskan bahawa puasa ini dinisbahkan kepada Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Semua ibadah-ibadah lain dinisbahkan kepada manusia yang melaksanakan, kecuali puasa je dinisbahkan kepada Allah untuk menzahirkan kemuliaan, untuk menyatakan mulianya ibadah puasa ni. Bukan berarti kembali manfaatnya kepada Allah. Itu sudah tentu berlawan dengan akidah kita bahawa Allah Ta'ala itu bersifat maha kaya. Jadi wa ana ajzi bi, kata Allah dalam hadis kursi, akulah yang akan memberi ganjarannya. Yani ibadah-ibadah lain dia ada ganjaran-ganjaran yang sudah sedia maklum. Kalau kita tengok gaji yang sudah ditetapkan lah. Kecuali puasa ni tidak ditetapkan. Ibarat kalau gaji tak ada gaji mati. Kalau lain gaji sudah ditetapkan 5,000 ke 10,000. Ini tamsilang sajalah, nak bandingkan. Adapun puasa ni dia tak ada hak shilling dia tu, tidak ditetapkan. Maksudnya semakin berkualiti puasa seseorang itu, maka semakin tinggilah darjat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu difahami daripada kenyataan illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu, sesungguhnya puasa itu untuk aku, kata Allah, yang disebahkan kepada Allah, dan akulah yang akan mengganjarinya. Yakni pertama sekali nak menyatakan kemuliaan ibadah ni. Yang kedua, dari segi ganjarannya itu tidak terbatas, tidak terhad dari segi ganjaran. Ini antara beberapa perkara yang menunjukkan kepada kemuliaan ibadah puasa. Baik, saya pada malam ini tidaklah nak menjelaskan tentang hukum hakam. Mungkin yang akan jelaskan perkara ini orang yang mengajar ilmu fiqh lah. Jadi dia, biasanya masyarakat kita ni bila masuk musim Ramadan ni, alim ulama kita terutama dalam bidang fiqh ni, dia akan mengajar balik lah, akan mengulah balik. Jadi saya tak nak sentuh tentang hukum hakam itu. Mudah-mudahan itu dijelaskan oleh alim ulama kita yang lain yang memang mengajar bidang itu. Jadi apa yang saya nak sebut sikit tentang aspek tasawuf tentang puasa, tentang penghayatan dia. Jadi oleh kerana puasa ni merupakan ibadah penting kepada umat ini, maka hendaklah kita ni menghayatinya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita nak menghayati ibadah puasa? Jadi puasa ni kalau kita menghayatinya hanya semata-mata melihat dari aspek hukum fiqh, maka barangkali ada kebimbangan-kebimbangannya dari segi tertentu. Sah amal ibadat tu, tapi penerimaan dan penilaian Allah mungkin bermasalah sikit situ. Sekiranya kita melaksanakan ibadah puasa semata-mata memenuhi tuntutan hukum fiqh saja. Seperti yang kita tahu, puasa ini iaitu menahan diri daripada makan dan bersekedudukan dalam tempoh tertentu. Dalam tempoh tertentu, seperti yang sudah maklumlah, waktu imsak,
sehingga sampai waktu iftar, berbuka itulah. Dan menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkannya, seperti yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan memenuhi tuntutan syarat perkara-perkara ini, puasa itu akan dikira sah. Tapi ada kebimbangan disebut di dalam hadis Nabi. Ada kebimbangan lain, iaitu Nabi ada menyebut kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa dan dia tidak memperolehi apa-apa daripada puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Jadi Nabi ada memberitahu, padahal puasa yang dibuat itu sudah memenuhi syarat-syarat, memenuhi kehendak hukum dan syarat fiqhnya itu. Kalau tidak memenuhi, puasanya itu batal. Sekarang puasa yang dilaksanakan itu sudah sah dari segi hukum fiqh, tapi Nabi sebut laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Dia tak dapat apa-apa daripada puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Apa yang kurang? Di mana sudut yang kurang daripada amalannya itu sehingga dia tak dapat apa-apa kecuali boleh lapar dan dahaga saja? Kalau ibadah tidak sah, boleh dosa. Kalau tak sah, dia buat tak betul cara, batal dan sebagainya, dan dia tidak qada dan sebagainya, dia boleh dosa. Sekarang ni dia boleh lapar dan dahaga, yang ni ibadahnya sah, tapi dia tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga, kerana ada hal-hal yang perlu kita kena tengok juga. Maka di sinilah ulama-ulama, khususnya ulama-ulama ahli tasawuf lah, maka ini telah membahagikan puasa kepada beberapa martabat lah. Pembahagian ini sebenarnya bukan sistem kasta, dia hanya nak memberitahu pengkelasan supaya senang kita faham, supaya senang kita faham dan senang untuk kita hayati dia. Jadi mereka menyatakan orang yang melaksanakan ibadah puasa, kalau sekiranya dengan hanya memenuhi hukum-hukum fiqh dan hukum dan syarat-syarat fiqh saja, maka itu dinamakan puasa orang awam. Sah, bukan tak sah. Dia sah, bukan dia kena qada sebalik, tak, tetap sah. Tetapi disebabkan kerana dia tak jaga beberapa perkara, maka puasanya itu menjadikan puasanya itu seperti yang disebut dalam hadis tadi itu, laisa lahu laisa lahu illal ju' wal atash. Dia tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka perkara apa? Antaranya yang disebut dalam hadis, idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfus wala yafsuq wala yajhal atau kama qala. Apabila seseorang kamu itu berada pada hari puasanya, maka janganlah dia yarfus, dia berkata dengan kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk, mencela, mencerca, menuduh, memfitnah, itu ini merendahkan orang dan sebagainya. Jangan. Padahal kalau dia lakukan ini, dia tak ada kena mengena dengan hukum dan syarat puasa itu. Tetapi Nabi kata, idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfus. Apabila seseorang kamu itu berada pada hari puasanya itu, jangan dia berkata dengan kata-kata yang kotor ni. Sebab apa? Sekalipun ibadah puasanya betul, tapi dia tak jaga lidah dia daripada berkata-kata dari mengkeji, mencela, mencerca, menuduh, memfitnah dan sebagainya tu, yang buruk-buruk tu, kalau tidak jaga, dia akan menghilangkan ganjaran puasa dia. Padahal puasanya tidak batal, tapi nilai yang puasanya tu hilang. Maka puasa inilah yang disebut sebagai puasa yang khas. Jadi orang yang berpuasa secara yang khusus ni, bukan saja dia jaga diri dia daripada perkara yang membatalkan puasa, tapi dia jaga juga anggota-anggota lain daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang mana kalau tidak jaga tu, dia boleh menghilangkan ganjaran amalan ibadah puasa yang dia buat.
Fala yarfus, kata Nabi, jangan dia ni kata kotor. Wala yafsuk, jangan dia melakukan perkara-perkara yang fasik, yakni perkara-perkara yang salah, perkara-perkara kemaksiatan, keburukan, kejahatan, perbuatan-perbuatan yang buruk, yang salah, jangan dia lakukan. Hendaklah dia hindari. Jangan dia kata kata-kata yang kotor-kotor, kata-kata yang buruk yang dilarang. Jangan dia buat pekerjaan-pekerjaan yang buruk, yang salah, yang mengundang dosa dan sebagainya. Jangan dia buat. Kadang-kadang ada orang kata, dah bulan puasa je gini, bulan lain tak guna. Jadi kita kena tahu puasa ni adalah madrasah, tempat latihan. Kita berlatih untuk jaga lidah kita, jaga. Mudah-mudahan yang itu terbawa-bawa ke bulan-bulan yang lain. Bukan berarti khusus siap bulan puasa saja kena jaga, tapi latihan, sejenis riadah, latihan. Kita berlatih sikit-sikit, mudah-mudahan dia lekat. Itu kaedah riadah, kaedah berlatih, supaya sikit demi sedikit menjadi semakin baik. Kita ni semakin dapat kita laksanakan, akhir sekali dia melekat jadi sifat dan perangai. Jadi wala yafsuk, jangan dia melakukan perkara-perkara yang buruk, perkara yang fasik, perkara yang salah, perkara yang dilarang. Wala yajhal, jangan dia lakukan pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang bodoh. Yang bodoh ni melakukan sesuatu perbuatan yang akibat buruknya akan balik kepada diri sendiri. Itu pekerjaan-pekerjaan yang bodoh. Jadi pokok pakalnya, di samping kita berpuasa ni, kita jaga makan dan minum kita ni, dan perkara lain yang boleh membatalkan puasa kita ni, berkedudukan ni dan sebagainya, itu kita jaga. Demikian juga kita kena jaga anggota-anggota lain daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang. Baik, menjaga anggota-anggota lain ni, yang mana kalau tidak terjaga, dia tidaklah membatalkan puasa, maka kita menjaga semua itu dikatakan puasa yang khusus. Puasa yang khusus. Maka itulah yang disebut dalam hadis Nabi tadi. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa yang dia tak dapat sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, sebab dia tak jaga benda-benda tadi. Jadi dalam penghayatan puasa kita ni, kita berlatih. Selain daripada kita berpuasa tahan makan, tahan diri kita daripada makan minum dan berkedudukan, kita juga tahan anggota kita yang lain tu daripada melakukan perkara-perkara buruk. Signalnya puasa lah, lapar. Puasa lapar sedar. Signal dia ada sama signal. Jadi bila kita nak kata uduh-uduh sikit, perasaan lapar kita peringat kita, mungkin dah puasa ni. Perasaan lapar tu. Kita manusia ni makna ni kalau tak ada signal, ia payah nak sedar. Jadi puasa tu menjadi signal kita. Hari ni kita sedar rasa nak buat uduh-uduh ataupun berlaku hal-hal yang bukan-bukan kita terdedah kepada melakukan perkara yang buruk, berkata perkara-perkara yang uduh, tapi lapar kita tu peringat dah, mu ni puasa. Mu ni kena puasa. Berhenti dulu. Kena berlatih. Itu. Jadi itu yang dikatakan puasa yang khas. Kemudian disebut juga di dalam hadis, idza syatamahu idza qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Demikian juga sekiranya berlaku hubungan yang tidak baik antara manusia. Kehidupan manusia ni tak yang lari daripada selisih, berselisih, berbalah. Itu adalah merupakan kehidupan masyarakat. Tapi kita diajar dalam agama kita ni mengelakkan benda tu. Lebih-lebih lagi pada waktu kita sedang berpuasa ni. Sebab tu Nabi beritahu, apabila seseorang itu memerangi dia, au syatamahu, atau mencela dia, cerca dia, jangan dibalas, jangan layan. Falyaqul inni shaim. Hendaklah dia berbenteng dengan kenyataan, sesungguhnya aku ni puasa. Maksudnya seseorang yang berpuasa ni hendaklah menjadikan puasa sebagai benteng diri dia tu, signal kepada diri dia tu untuk jaga supaya dia jangan terlibat dengan pergaduhan, perbalahan dengan orang. Kalau orang mula sekalipun orang tu dia mengelak lagi. Jangan dia layan, jangan dituruti. Itu. Falyakul inni shaim. Hendaklah dia kata aku ni puasa, maksud aku dah buat gini. Sebagai satu bentuk latihan.
Mudah-mudahan sikap ini ni berlarut-larutan menjadi sifat dan perangai dia. Yang ni, dia tidak layang kepada perbuatan orang yang melakukan perkara yang tidak baik terhadap dia. Tidak layang. Dah endok. Pada tahu je. Cuba menghindari. Jadi demikianlah puasa yang dikatakan puasa yang khas. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah puasa, kita hanya jaga makan dan minum dan bersekudukan, kita tak lakukan itu, dalam keadaan kita tak jaga anggota kita yang lain, maka puasa kita itu dinamakan puasa yang awam. Puasa yang awam ni sekiranya kita tak jaga anggota kita daripada melakukan keburukan tu, dia boleh mengakibatkan nilai yang puasa kita tu hilang. Kewajipan selesai, bukan berarti kena qada balik, tidak, tapi nilai yang dia tak ada. Baik, kemudian ada satu tingkatan lagi puasa ni. Ada satu lagi tingkatan puasa ni, iaitu puasa yang disebut sebagai puasa, nak sebut puasa tarekat pun tarekat lah, ataupun puasa hakikat pun hakikat lah, sebutlah nama apa-apa pun. Jadi kalau kita tengok, kalau kita nak tengok dalam istilah lain yang dipakai lah, hak pertama tu puasa orang awam tadi tu, dia hanya jaga daripada makan minum dan bersekudukan saja je, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dijaga tu untuk orang awam. Adapun puasa yang khas ni, ia juga jaga anggota-anggota dia yang lain, anggota yang lain daripada melakukan perkara-perkara yang buruk. Yang ketiga disebut sebagai yang lebih khusus lagi. Yang lebih khusus lagi ni yang macam mana dari segi penghayatannya, iaitu puasa yang mendatangkan kesedaran hati manusia terhadap hakikat-hakikat iman yang tinggi. Itu dinamakan puasa yang lebih khusus lagi. Jadi puasa ni macam mana? Iaitu puasa yang akan menyedarkan seseorang. Kalau hak tadi tu, dia hanya puasa yang pertama dan yang kedua tu lebih kepada menjaga diri kita daripada melakukan kesalahan saja. Kalau pertama kita jaga daripada perkara yang membatalkan puasa, peringkat kedua menjaga daripada anggota melakukan kesalahan. Hak ketiga ni dia bukan aspek zahir dah, dia merupakan aspek dalaman manusia, aspek kerohanian manusia, aspek makrifat manusia. Dah guna tu. Ini yang kita nak tengok. Baik. Jadi hak yang dikatakan penghayatan puasa yang khusus ni, atau yang lebih khusus ni, iaitu puasa yang membawa kepada manusia sedar terhadap hakikat diri dia, menyedarkan diri dia tentang hakikat diri dia. Dah macam mana ni? Baik. Apa hakikat diri manusia? Kita tak tengok bukan hakikat kejadian. Hakikat dengan arti sebahagian daripada sifat asal kepada diri manusia ini. Antara sifat asal diri manusia ini adalah fakir. Fakir ini iaitu sedar diri terhadap diri yang sebenarnya tidak memiliki apa-apa pun. Yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, iaitu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Ini ayat yang menjelaskan tentang hakikat diri manusia. Wahai manusia, kamu ini berhajat, bergantung kepada Allah sepenuhnya. Yang ni kita ni, sebenarnya kita ni serba-serbi bergantung kepada Allah. Bukan saja serba-serbi, setiap masa kita bergantung kepada Allah. Cuma hakikat ni hakikat yang sering kita lupa, yang selalu kita lupa. Kita, salah satunya, kita ni perlukan kepada makanan dan minuman untuk tenaga dan kelangsungan hidup kita. Kalau tak ada tu jeng kita. Hakikat sebenarnya gitulah. Tak ada makanan, tak ada minuman, mati. Lemah. Jadi lemah dan boleh mati. Itu hakikat kita. Jadi artinya kita ni berhajat, bergantung kepada makanan minum yang hakikat asal dia datang daripada kurniaan Allah.
Adapun kerja kita, pertanian kita, itu sebab musabab je. Tapi hakikat sebenarnya makan minum kita ni sumber asalnya datang daripada pemberian kurniaan Allah. Jadi kita ni sebenarnya kita berhajat, bergantung kepada Allah, bergantung kepada kurniaan makan dan minum tadi tu untuk kelangsungan kita. Tapi manusia ni seperti yang sedia maklum, sifat dia makna. Tak ingat benda tu. Sebab apa? Sebab makan minum ni boleh sama. Boleh makan sama, tak pernah lapar kita. Tak pernah lapar, tak pernah kebuluran. Jadi bila kita boleh sama makan minum, tak kira siang malam ikut nak kita makan, kita lupa hakikat bahawa kita ni bergantung kepada Allah dalam perkara ni. Kita rasa kita tak ada apa-apa, selesa tak ada apa. Bila kita akan rasa ni? Bila kita kebuluran. Bila manusia kebuluran, tak cukup makan, baru sedar Allah, kita sebenarnya tak ada ni sikit je. Maka puasa ni, puasa makrifat ni, puasa tarekat ni, ataupun puasa khusus yang lebih khusus ni, dia akan membuka pintu jiwa kita tu untuk mengenal hakikat diri. Tapi nak boleh puasa ni dia kena ada syarat lah. Kaedah dia lah, syaratnya tu boleh 5 minit ke, boleh dah? Pedoman dia untuk memahami puasa, menghayati puasa ni kita tengok dalam hadis Nabi. Man shama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kunci duduk situ. Sesiapa yang berpuasa Ramadan, pertama sekali didorong oleh iman. Dia buat ni semata-mata keyakinannya terhadap Allah. Dia tahu ini perintah Allah dan dilakukan ni kerana mengabdikan dirinya kepada Allah. Itu satu. Ibadah puasa dia tu tidak didorong oleh sebab lain kecuali kerana dorongan Allah, perintah daripada Allah. Bukan kerana malu korang, bukan kerana nak daya, bukan kerana nak turun berat badan, bukan sebagainya. Sekalipun dia puasa tu berat badan dia tu turun sungguh, tak apalah. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan. Kalau jadi tujuan, disudah lagi landasan. Dia dapat kesihatan badan, tak ada masalah. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan. Tujuannya adalah imanan, kandungan iman, perintah Allah. Yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban ni ada dua makna. Ada beberapa makna, antaranya dengan makna harap. Dia buat puasa ni dengan penuh harapan, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima puasa dia, Allah Ta'ala terima ibadah dia. Atau juga dengan makna dengan renungan. Dia melaksanakan ibadah puasa berserta dengan renungan. Ada renungan dia tu. Renungan yang macam mana? Bila kita lapar, tak makan tu, kena renungan, Allah, aku ni gini rupanya. Baru sedar dah dia makan sikit, Allah letih dah, keliti. Sebab tu puasa kita ni biar ada hikmah tu. Tapi orang kita ni dia pakai pasapah lain. Buat mana nak suruh dia jangan lapar puasa. Puasa orang kita nak ngelak, kau mulai tidur banyak, siang malam tidur siang malam. Tujuan apa? Nak suruh hilang rasa lapar ni, berendam dalam air lah, banyak tidur lah. Itu menghilangkan hikmah, menghilangkan hikmah. Sebab tu kita tengok hukum fiqh pun kita tidak dituntut lagi, tidak disuruh lagi mandi selepas lepas solat, tidak disuruh lagi, dimakruhkan. Kerana menghilangkan hikmah. Hikmahnya supaya kita rasa sikit, rasa lapar tu. Jadi orang kita ni nak ngelak tu supaya jangan buat mana nak puasa biar jangan lapar. Tapi hikmah sebenarnya nak suruh kita rasa benda tu, biar kita rasa dogok, letih, rasa lapar, kerana dia akan mengingatkan tadi. Bila dia rasa tu, dia akan teringat, Allah, aku ni rupanya tak boleh makan sikit pun dah Allah dah. Sedar hakikat diri kita. Mana-mana sikap takabur, sombong, ujub tu cabut habis. Sombong kita, keakuan diri aku ni lah, aku begini, takabur kita, cabut habis. Bila dia sedar bahawa ni seperti ni, Allah dah urutnya, ya Allah, geleti tubuh, tak makan seharian. Tapi kena renungan dah, ihtisaban. Dia kena renung. Jadi inilah kunci untuk memahami puasa tarekat ni ataupun puasa makrifat ni, menyedarkan hakikat diri. Tapi dengan syarat tadi, puasa dia tu imanan wa ihtisaba, didorong oleh dorongan iman. Yang kedua, dia kena ada renungan. Tengah lapar tu dia mikir molek,
Dia sedarkan, dia kena faham hakikat tu. Itulah yang akan menyedarkan kita Allah. Kita tak ada apa-apa bergantung kepada Allah. Maka demikian juga, sikit lagi antara kita nak faham puasa jenis ni menyedarkan tentang hakikat dia, bahawa kita ni fakir dengan arti tidak memiliki apa-apa, bergantung kepada Allah segala-galanya. Allah Ta'ala beri makan minum, lupa kita sehingga tak sedar kita. Hari ni kita rasa lapar, sedar balik kita ni hakikat sebenar kita ni bergantung belaka, tak ada sikit je lemah lalu dah. Demikian juga lagi menyedarkan kita tentang hakikat nikmat. Nikmat kadang-kadang banyak tapi kita tak ingat, lupa. Sebab itu kadang-kadang jiwa kita dilanda dengan tamuk sebab kita lupa kepada nikmat yang sedia ada. Jadi hak ada dengan kita rasa tak cukup semua sebab tengok benda hak tak ada lagi tu. Itu yang mendatangkan penyakit kita jadi tamuk. Puncanya kerana lupa kepada nikmat yang dikurniakan. Jadi puasa ni akan mengingatkan kita balik. Tapi dengan syarat ihtisaban, kita renung. Kat mana kita nak renung? Renung masa nak buka lah. Nabi bersabda, "Lisaimi farhatan." Orang yang berpuasa ni dia dapat dua gembira. Farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ketika dia buka sekali, kemudian ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Masa buka tu, kita hari ni makan hari-hari sedap semua, tapi kadang-kadang gitu sedap, tidak terasa sangat. Bila kita terasa sangat, bila kita boleh makan, kadang-kadang kita lapar. Bila kita lapar sungguh boleh makan, rasa tak sama dengan kita kenyang kita boleh makan, dengan kita lapar kita boleh makan. Cuma tinggal lagi kita kena renung waktu sikit, Allah banyaknya nikmat, sedar tu. Jadi syukur ni, hakikat syukur ni apabila hati nurani kita ni sedar bahawa kita ni telah diberi nikmat oleh Allah dan merasai nikmat tu, menyedari nikmat tu. Jadi syukur ni bukan semata-mata orang dapat nikmat. Berapa ramai orang dapat nikmat tapi dia lupa nikmat tu. Orang yang syukur ni bukan saja dia dapat nikmat, dia sedar dia telah diberi nikmat oleh Allah. Jadi puasa ni buka pintu menyedarkan dia, Allah sedarnya ya Allah. Tengah lapar ni, Masya Allah, banyak nikmat ya Allah. Nikmat makan itu, nikmat ini, macam-macam. Itu yang dikatakan puasa makrifat. Menyedarkan kita tentang hakikat Allah, tentang hakikat diri kita yang serba kurang. Hakikat Allah Ta'ala yang maha pemberi, maha pengunia, pemberi nikmat. Semua ini akan terbuka kalau puasanya imanan wahtisabah. Dia ada renungan dia. Cuma kita kalau tak ada renungan ni, kita capur nak marah orang puasa ni. Kadang-kadang lauk tak sedap sikit nak marah. Dalam bab buka sikit, salah puyuk tak nak tekan. Buka tak buka, air saja tinggal. kita tak tahan sabar. Jadi puasa kita kadang-kadang dia terbabahkan dia tu lah. Terbabah, na'udzubillah. Ni tak kata siapa dia. Pak pakai serban pun nak marah, tak pakai serban. Je lah. Jadi benda ni teknologi manusia. Cuma bila kita ada pedoman ni mudah-mudahan membantu kita supaya puasa kita ini dapat dihayati. Kesimpulan mudahnya, penghayatan puasa ni bukan saja kita melaksanakan apa yang dikenaki menurut hukum fiqhnya, tapi kita juga jaga anggota-anggota lain daripada berlarut-larutan atau terlibat dengan melakukan keburukan dan sebagainya. Bahkan kita jaga juga hati kita supaya sedar tentang hakikat diri, tentang nikmat dan seumpamanya. Itulah tahap-tahap penghayatan berpuasa. Sekiranya puasa-puasa ini dihayati seperti ini, mudah-mudahan mencapailah maksud apa yang disebut dalam Al-Quran tadi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi itulah secara ringkasnya berkaitan dengan penghayatan puasa ni. Mudah-mudahan 2-3 perkara tadi tu kita sama-sama ambil manfaat untuk kita cuba terapkan dan cuba hayati. Sekianlah saja dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.